Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk rakan-rakan followers sekalian. Untuk makluman anda semua, baru-baru ini Jabatan Penerangan Negeri Perlis telah mengadakan pertandingan pengisahan kenegaraan 2022 peringkat Negeri Perlis. Untuk makluman anda juga, tarikh atau tempoh pendaftaran pertandingan peringkat Negeri Perlis bermula pada 10 Julai hingga 10 Ogos 2022. Jadi, untuk makluman anda juga, tarikh saringan peringkat Negeri Perlis telah diadakan pada 15 Ogos 2022 bertempat di Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia, PD Sipak 4. Di dalam pertandingan tersebut, terdapat juri-juri dari beberapa agensi iaitu dari Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia Negeri Perlis yang diwakili oleh Encik Muhammad Izzuan Ismail dan daripada pengurusi seniman Negeri Perlis iaitu Encik Yaakob bin Abdul Aziz dan dari Jabatan Penerangan Negeri Pulau Pinang ialah Encik Anwar Asyari iaitu Ketua Cawangan Media Cyber. Terdapat 3 kumpulan daripada IPT yang bertanding iaitu penuntut daripada Kolej Matrikulasi Arau dan UNIMEP, manakala johannya ialah Pengipul Indra Kayangan dari UNIMEP yang akan mewakili Negeri Perlis ke peringkat kebangsaan Zon Utara. Kumpulan Pengipul Indra Kayangan dari UNIMEP, ketua kumpulan disertai oleh Encik Muhammad Fawaz bin Abdul Nasir dan Muhammad Adil bin Syaharuddin dan Muhammad Ashraf bin Ibrahim. Jom kita ikuti temu bual yang telah kita sediakan bersama dengan Johan dari kumpulan Pengipul Indra Kayangan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua yang melayari Facebook Jabatan Penerangan Negeri Perlis. Pada Hari Malaysia pada hari ini, kami ingin membawa anda satu rakaman khas sempena Hari Malaysia bersama dengan Johan bagi pertandingan pengesahan kenegaraan peringkat Negeri Perlis tahun 2022. Selamat datang kepada kumpulan Pengipul Indra Kayangan. Terima kasih sebab jemput kami. Ya Allah. Okay, terima kasih kerana sudi bersama kami untuk rakaman dan tahniah kerana menjadi Johan untuk pertandingan pengesahan peringkat Negeri Perlis pada tahun ini. Jadi sebelum kita nak tanya lebih lanjut berkenaan dengan tema macam mana konsep pengesahan yang dibawa tahun ni, boleh tak kita nak minta adik-adik perkenalkan diri dan perkenalkan nama kumpulan. Mungkin kita boleh bermula dengan adik. Aidil. Ya, Aidil. Saya nama diberi. Ya. Muhammad Aidil bin Sahruddin. Okey. Saya berumur 21 tahun. Ya. Kos saya belajar di UNIMEP lah. Kos Komunikasi Media Baharu. Ya. Yeah. Okey, jadi sekarang ni dimaklumkan cuti semester Ya, betul. Okay. Masih bersama dengan kami, terima kasihlah. Terima kasih. Okay, mungkin adik boleh perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fawaz bin Abdul Nasir. Ya. Saya belajar di UNIMEP dengan kursus Komunikasi Media Baharu sama dengan dia. Berada di tahun 2. Rakan sekelas. Sama kursus. Dia sama kursus lah. Ada grup-grup ke? Ada grup. Ada grup. Okey. Okey, mungkin boleh kita minta adik seterusnya perkenalkan diri. Okey, nama saya Muhammad Ashraf bin Ibrahim. Ya. Saya dalam jurusan kejuruteraan mekatronik tahun akhir di Universiti Malaysia Perlis dan berumur 25 tahun lah. Kalau ikut asal saya berasal daripada Johor Bahru. Okey, maksudnya walaupun cuti semester dan orang luar tak balik kampung, sanggup mengisi masa dengan pada saya mengisi dengan aktiviti-aktiviti bermanfaat lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pun kira macam tu. Kan? Jadi untuk mungkin boleh kami nak minta lah supaya adik-adik yang telah mengenalkan diri masing-masing, boleh tak perkenalkan macam mana nama Pengipul Indra Kayangan ni menjadi nama untuk kumpulan bagi pertandingan pengesahan pada tahun ini. Okey, Ya, ketua kumpulan Cik Ketua Fawaz. kumpulan. Bolehlah kata ketua. okey.
idea daripada penglipur indera kayangan tu saya bermain dengan kata lah. Macam Perlis, nama orang kenal dengan Perlis Indera Kayangan. So saya hanya ambil kata daripada bahasa Melayu sebagai seorang yang suka bercerita, iaitu penglipur lara. Jadi saya gabungkan dua tu, penglipur indera kayangan. Jadi idenya daripada ketua kumpulan sendiri. Ya. Baik. Jadi bila nak buat pertandingan ni mesti nak cari grup dulu. Macam mana macam ketua kumpulan Fawaz dan kawan-kawan Aidil dengan Ashraf ni boleh jadi satu tim? Ini kelakar je. Yang tu yang kita nak tahu tu kan. Okey, masa mula memang susah nak cari ahli kumpulan sebab tengah cuti semester. Tapi alhamdulillah saya tanya kepada diorang berdua, diorang sudi nak tolong saya untuk lengkapkan ahli kumpulan ni dan tolong saya untuk sertai pengesahan kenegaraan kali ni. Okey, macam Fawaz dengan Aidil mungkin satu kos kan? Ya. Tapi macam Ashraf ni lain kos. Macam mana boleh orang kata merisik dia? Kalau macam saya kan lain kan, disebabkan kami semua di bawah satu pusat kebudayaan Unimap. Jadi kebanyakan kalau dalam tempoh cuti semester ni kami juga ada program-program lain. Jadi dalam masa tu kami ada berbincang lah, dalam masa yang sama dia ketua kumpulan ni dia bertanya nak tak join. Okey, dari Fawaz mencari ahli kumpulan dan terbentuklah penglipur indera kayangan. Ya. Okey, daripada kumpulan telah terbentuk, macam mana boleh banyak tajuk kan? Dia ada bagi tema apa semua. Macam mana tema dengan tajuk tu boleh dipilih? Mungkin boleh berkongsi dengan kita yang melayari Facebook Jabatan Penerangan ni, nak tahu macam mana tema, tajuk dan watak yang dibawa untuk tajuk pengesahan pada tahun ini. Okey, untuk pengesahan kenegaraan kali ini, tema yang dia berikan ialah bertemakan patriotik. So bila kita fikirkan tema patriotik, banyak benda yang kita boleh kaitkan. Kita nak ambil cerita yang sesuatu bila terjadi untuk suatu waktu yang contoh macam mungkin waktu pengumuman kemerdekaan ke, waktu macam tu kan, atau kita boleh pilih tokoh ke. So momen kemerdekaan tu kan. Okey. Pada masa tu saya berfikir macam saya nak ambil satu tokoh yang jarang orang bincangkan. Ya. Sebagai tidak contoh, familiar orang kata kan. jadi saya pun berpendapat kita berfikir di luar kotak. Saya pergi ke arah Sabah Sarawak. Okey. Jadi saya terfikir Rosli Dobi. Contoh Rosli Dobi tak banyak diperkatakan dalam contoh macam silibus sejarah sekolah kan. Jadi saya nak, niat saya nak bagi orang tahu, bagi orang cakna tentang perjuangan dia. Even kecil pun perjuangan dia tu besar makna dia untuk kemerdekaan negara. Okey. Jadi kita boleh sebut Rosli Dobi ni sebagai wira yang tak didendang untuk tajuk pengesahan adik-adik, dan tajuk itu sendiri adalah tajuk wira sendiri. Jadi macam mana bila kita nak tahu sejarah yang kita kata wira yang tak dikenali sangat ni, macam mana nak dapat maklumat tentang wira tentang dia sendiri? Watak yang kita nak bawa tu adakah melalui kita tengok daripada perpustakaan ataupun sekarang ini orang Google kan? Jadi macam mana boleh berkongsi dengan kita semua sumber-sumber untuk mendapatkan, sebab kita tengok satu scene dan scene dia pelbagai kan? Dia bukan macam momen, momen contoh kita kata mungkin ada yang bawa momen nak merdeka. Tapi macam yang adik-adik bawa adalah watak Rosli Dobi dalam suasana yang scene yang banyak. Jadi mungkin boleh berkongsi dengan kita macam mana nak dapatkan maklumat yang tepat. Okey, macam maklumat tu saya dapat, saya banyak refer pada ada satu teledrama tu yang bertajuk Warkah Yang Terakhir, yang itu dia memang menceritakan tentang Rosli Dobi. Okey. Jadi jalan cerita saya dapatkan di situ dan contoh macam fakta-fakta tu dia penting, fakta-fakta ni penting untuk dia tepat. Jadi saya banyak rujuk jurnal-jurnal dekat internet. Macam saya akan refer pada orang juga. Jadi peranan ketua kumpulan tu memastikan watak yang nak dimainkan, penceritaan tu perlukan maklumat yang sahih ya. Betul. Okey, jadi bila dah dapat tajuk, dah dapat apa yang nak dibawakan, macam mana nak menentukan scene-scene yang semasa rakaman tu. Sebab kita tengok ada banyak. Macam mana nak digarap menjadi satu naskah pengesahan. Satu cabaran lah sebab kita nak compilekan dalam 12 minit tu kan. Betul. Okey.
Mulanya memang susah. Saya yang tuliskan skrip tu. Jadi macam saya cakap tadi, saya akan refer pada teledrama tu untuk jalan cerita tu. Dan juga saya dapat bantuan daripada Encik Libran, pegawai pusat budaya kita orang, pusat budaya Unimap, dan juga Encik Nazri. Dia sebagai jurulatih kita orang, jurulatih teater kita orang. Banyak bantuan daripada dia orang yang saya dapat. Okey, jadi bila skrip tu dah kita kata nak bagi lulus untuk dirakamkan tu, siapa yang membuat semakan tersebut? Adakah ahli kumpulan dahulu ataupun terus kepada Sir Libran ataupun macam mana? Kita atas perbincangan sama-sama kan. Ingat lagi kita berempat bersama dengan Cik Libran lah pada malam tu. Okey. Jadi Sir pun terbabit lah semasa naskah skrip tu nak kita kata nak disahkan lah kan. Betul. Okey, jadi bila kita kata dah ada skrip, mesti nak tahu tempoh masa nak berlatih. Skrip tu orang kata kita boleh tulis banyak. Tapi bila nak berlatih ni perlukan masa kan. Sebab kita bukan boleh nak baca, nak main watak. Dia macam kita kata lebih kepada hafal skrip lah. Betul. Jadi macam mana tempoh masa dan persediaan masa nak buat rakaman tu? Berapa lama sebenarnya? Tempoh masa. Tempoh masa kita orang punya latihan sebenarnya Kita bertindih kan? Ya, bertindih dengan pelbagai program Aktiviti. aktiviti. Okey. Jadi lebih kurang kami boleh katakan dalam seminggu tu kami berlatih lah dari segi dari segi watak, dari segi pencitraan, baca skrip apa tu dalam tempoh seminggu. Dan kami juga panggil juga Cik Nazri sebagai kami punya jurulatih untuk bagaimana kalau kita buat macam ni, macam ni. Kita tunjuklah dekat Cik Nazri kalau kita buat macam ni apa yang akan jadi. Okey, jadi masa korang, maksudnya adik-adik berlatih, Cik Nazri akan menjadi jurulatih yang sentiasa ada bersamalah. Betul. Okey, jadi bila kita kata dah ada skrip, dah ada penentuan watak. Tadi bila adik perkenalkan diri masing-masing, tiada yang dari Sabah dan Sarawak. Ya, betul. Jadi mungkin penonton yang bersama dengan kita melihat rakaman ni, sebenarnya sesiapa yang nanti akan boleh tengok rakaman pengisahan ini, mereka bercakap seolah-olah seperti orang asal Sarawak. Kan? Jadi mungkin boleh buat ayat sikit yang Sarawak tu nak bagi mereka dengar. Betul tak original dia? Okey. Kalau macam tu, ini line saya lah. Ya. Kami setuju. Jom kita ajak kawan kita yang lain. Okey. Jadi mungkin penonton yang bersama dengan kita pada rakaman ini, boleh kita tanya macam mana nak dapat kita kata intonasi, dan mungkin perkataan tu boleh dilihat. Tapi bila nak intonasi dia lah. Okey. siapa yang, adakah Mr. Libran ataupun Encik Nazri yang mengajar untuk bahasa Sarawak tu? Ikutkan memang ada dua mentor lah. Sebabkan Encik Libran sendiri Ya. asal daripada Sarawak. Jadi itu kelebihan. Ya, dan juga Encik Nazri pun belajar di Sarawak juga. Jadi kebetulan kami ada dua jurulatih yang kontak kami untuk lebih menggunakan bahasa Sarawak tu dengan lebih asli lah. Jadi memang bila kita orang tengok tanpa tahu asal, kita akan kata oh memang dia ni asal Sarawak. Masa saya first time tengok, okey. Ramai tanya tu. Ya, ramai tanya kan. Tambah orang kata muka pun dah ni kan. Betul ke? Adalah. Alhamdulillah, latihan membuahkan hasil. Orang cakap orang Sarawak handsome semuanya. Okey, jadi semasa rakaman kan, mungkin saya tak rasa satu kali rakaman sahaja. Berapa lama rakaman tu diambil untuk menjadikan 12 minit tu berjaya dirakam? Pada awalnya persiapan untuk rakaman tu sendiri kami ambil masa dalam masa 2 hari. Maksudnya hari pertama adalah persiapan daripada segi kamera, daripada segi lighting apa semua tu sebelum kami buat rakaman adalah pada hari sebelumnya. Itu dari segi persiapan, dan juga kami akan run sikit-sikit lah untuk hari yang tu. Tapi hari seterusnya kami bermula rakaman tu daripada pagi sehinggalah petang. Okey, jadi masa tempoh rakaman adalah 2 hari, dan teknikalnya adalah ahli kumpulan sendiri. Ya, jadi bila nak buat dengan teknikal kita, sebab saya tengok ada tutup lampu, siapa yang membantu di sebalik 3 orang ini semasa rakaman tersebut? Ikutkan ramai jugalah. Yang kami ni cuma perancang lah. Perancang okey, dalam sini macam ketua akan bagi tahu lah sini macam mana. Jadi kami memerlukan beberapa orang. Jadi dalam tempoh masa tersebut pun kami ada program yang bertindih kan. Jadi kami meminta tolong daripada kru-kru yang ada dekat situ untuk tolong kami untuk setiap sini macam mana kita nak buat lighting, macam mana dengan dari segi lagu, macam mana dari segi
pakaian tu pada awal kita dah setting lah. Macam tu lah. Jadi tahniah juga kita ucapkan bukan setakat kepada yang menyelia, yang membantu menjayakan, dan juga sebenarnya kru belakang tabir itu adalah antara part yang kita kata kalau dia tak tahu peranan dia masa bila nak tutup lampu, masa bila nak ada lagu, masa bila nak buka lampu kan, dia akan jadi tak nampak tepat pada waktu dia. Tapi Jadi untuk tambahan untuk yang pembantu tu sendiri pun adalah di kalangan student pelajar Universiti Malaysia Police sendiri. Bawah pusat kebudayaan di lah bawah kan. pusat budaya. tim lah, tim kebudayaan ni banyak kebudayaan, membantu ya, menjayakan untuk pengesahan ini ya. Ya, betul. Okey, tahniah kepada yang menjayakan bersama dengan UNIMAP lah. Sebab adik-adik semua ni adalah daripada pelajar UNIMAP kan. Ya, betul. Jadi kita nampak peranan anak-anak generasi muda ni menjayakan satu pertandingan pengesahan yang sebenarnya tujuannya memang adalah untuk kita menggalakkan supaya anak-anak muda ini mengetahui balik akan sejarah dan orang kata kebudayaan negara kita sendiri. Okey, jadi kita dah tahu maksudnya persiapan rakaman banyak yang kita kata tengok macam alah senang je nak buat. Tapi yang melaluinya sahaja tahu kesukaran dia kan. Jadi mungkin kita boleh kata tahniah sebab dah menang menjadi wakil untuk negeri Perlis, dan mungkin kita tidak tahu lagi tarikh yang sebetulnya dan tempat yang akan diadakan pertandingan. Jadi mungkin boleh berkongsi dengan semua yang menonton bersama rakaman ini dan juga yang sedang melayari Facebook kita, apakah semangat dan iltizam yang dibawa untuk memastikan anda boleh menang untuk mewakili negeri Perlis bagi peringkat kebangsaan untuk tahun 2022. Okey. Kita orang kami masa rakamkan kita orang punya pengesahan tu, niat kita orang hanya satu je. Kita orang buat sehabis baik, dan rezeki menang atau kalah tu kita serahkan pada takdir lah, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi maksudnya bila masuk je bukan nak fikir menang. Masuk je sebab minat. Jadi minat itu membuktikan hasil kerja keras, hasil usaha menghasilkan satu kejayaan. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan dengan kami mungkin ada persiapan selepas untuk yang Johan. Jadi untuk ke peringkat kebangsaan ni macam mana persiapan yang, adakah berlatih hari-hari atau macam mana? Ada perubahan skrip ke, pertambahan watak ke macam mana? Untuk Di setakat pihak ni kumpulan lah. masih kekal lah dengan Masih kekal dengan plot plot, yang ya. asal. Tapi kami juga dapat idea dan juga penambahan daripada pihak juri, Okey. Cikgu Yaakob dan Ya, juga ya, Cikgu Yaakob. juri yang lain, barisan juri yang lain. Untuk beberapa plot tu kami memang kekalkan, tapi kami akan improvise beberapa scene untuk menjadikan lebih kata kat mata penonton tu. Sebab kita buat secara fizikal kan lepas ni. Sebab saya ingat lagi juri cakap kena meremang bulu roma. Kena cering. Kena cering. Boleh dia. Saya ingat ni. Jadi macam mana nak buat cering tu, tang mana tu kok boleh berkongsi dengan kita? Selama 12 minit tu yang mana part yang rasa nak bagi cering bulu roma tu? Yang tu Rahsia. itu nak dirahsiakan. Dirahsiakan, Tunggulah nanti. Jadi kita kena saksi sama-sama Ya, ya. betul, sama-sama Kan nanti. kami di Jabatan Penerangan Negeri Perlis akan menyokong sentiasa, dan kami akan memastikan anda sekiranya memerlukan bantuan di pihak jabatan, insya-Allah kita akan membantu. Cuma semangat dan iltizam yang dibawa tu menunjukkan semangat anak muda, daripada walaupun kita kata student universiti ni mungkin sibuk dengan kursus ataupun kita kata assignment semua, namun anda memberikan ruang dan masa kepada diri sendiri dan membuktikan anak muda masa kini dia lebih memelihara juga budaya dan sejarah masa silam, supaya kita semua sama-sama dapat memelihara akan kebudayaan yang sentiasa berada dalam diri masing-masing. Jadi sebelum kita nak habiskan rakaman kita ni, boleh tak saya nak minta, sebab ada 3 ahli kumpulan. Kalau serentak nanti dia tak syok lah, sebab masing-masing akan ada dia punya semangat diri dia. Jadi boleh tak berkongsi dengan kami, nak bagi tagline ke ataupun nak bagi kata motivasi terutamanya kepada yang melayari, yang menonton bersama kita rakaman ini, dan juga terutama kepada generasi muda untuk bersama-sama memberikan semangat mencintai negara dan mempunyai semangat patriotisme di dalam diri. Mungkin bolehkan kita boleh mula dengan adik Aidia atau Ashraf? Kita mulakan daripada Ashraf. Kita mulakan daripada Ashraf lah Ya. dulu. Nak kata tagline semangatlah anak muda demi negara. Jadi based on apa yang saya cakap ni, saya berharap anak-anak muda sekarang ni dan juga generasi-generasi akan datang ni kekallah dengan sejarah-sejarah kita yang sebelum ni.
ambillah tahu. Janganlah kita terlampau kepada gadget, tetapi kita ambillah tahu tentang sejarah-sejarah negara kita supaya kita tidak tertindas daripada penjajah akan datang. Baik, terima kasih kepada Ashraf. Mungkin kepada Encik Fawaz pula berkongsi dengan kita tagline ataupun semangat kepada semua yang melayari Facebook kita. Okey, kita walaupun kita sebagai orang muda, kita haruslah mengingati perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh kita sebelum ni. Bab kata ada kata-kata yang saya ingat, yang saya rasa semua orang tahu. Sesiapa yang melupakan sejarah pasti akan mengulanginya. Dan akhir kata, hidupkan semula seni pentas. Walaupun kita masih dalam fasa endemik ni, hidupkan kembali. Baik, terima kasih. Dan last kepada adik Aidil. Saya last. Ya, Sebab last saya dan last, penutup semua. Saya penutup, saya bagi yang pendek je. Ya, okey, baik. Apa yang saya pegang adalah walaupun kita ni talented mana sekalipun, kita ada bakat, tapi perbuatan dengan tiada usaha adalah sia-sia. Baik, sangat ringkas dan padat, dan terima kasih kerana bersama dengan kami menjayakan rakaman, dan kami ucapkan membawa balik kejayaan untuk Negeri Perlis bagi pertandingan pengesahan kenegaraan peringkat kebangsaan 2022. Okey, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Menyambut Hari Malaysia 2022.